أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين. Jadi alhamdulillah, insya-Allah pada hari ini kita sambung berkenaan dengan adab-adab Ramadan, adab berpuasa dan kelebihan bulan Ramadan. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila masyayikhina wa ulama'ina wa awliya'illahi salihin wa walidina wa ashabil huquq alaina ajma'in. Syai'un lillah, lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Maghfirah, keampunan bagi orang-orang yang berpuasa dan berqiyamul lail. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan imanan wahtisaban, man shama Ramadan wa qamahu imanan wahtisaban. Dalam hadis lain man qama, dalam hadis ini man shama. Sesiapa yang berpuasa bulan Ramadan dan mendirikan qiyamul lail imanan. Kenapa? Siang hari kita berpuasa, malam hari kita tambah dengan amal ibadah, dengan tarawih, dengan tahajud, dengan zikir dan sebagainya. Kenapa? Imanan, kerana beriman kepada Allah Ta'ala, kerana yakin dengan Allah Ta'ala, yakin kepada hari akhirat, wahtisaban, dan juga mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampunkan segala dosa-dosa yang telah lepas. Jadi seolah-olah apabila berakhir Ramadan, dia keluar daripada Ramadan, seolah-olah dalam keadaan dia dilahirkan semula, dalam keadaan tidak ada dosa. Inilah yang kita nak, yang mana bila habis Ramadan, dosa kita juga habis diampunkan oleh Allah Ta'ala. Di dua perkara, di antara perkara yang banyak menghapuskan dosa-dosa kita selain daripada istighfar, selain daripada kita taubat, adalah datangnya bulan Ramadan dan juga selesainya seorang itu buat amalan haji. Jadi haji ini juga pahala dia, ganjaran dia adalah syurga, dan juga diampunkan dosa seolah-olah baru dilahirkan, serupa dengan Ramadan ni. Jadi hak inilah hak kita nak jaga puasa kita pada siang hari, dan juga nak jaga segala amal ibadah kita pada waktu malam, terutamanya solat tarawih. Sesiapa yang berpuasa Ramadan dan berjaga malam dengan kepercayaan dan ketuluh ikhlasan, nescaya diampunkan segala dosanya yang telah lalu. Kemudian masuk kepada adab berpuasa. Setiap orang yang berpuasa mempunyai tata tertib. Tiada sempurna puasa itu tanpa tata tertib. Di antara tertibnya yang terpenting adalah yang pertama, memelihara lidah daripada berdusta, mencaci orang, mencampuri urusan orang lain. Hak ni perkara-perkara yang mana mari daripada dosa lidah kita. Duduk bohong, duduk pelawak, duduk fitnah kau, duduk ngupak kau, apa sahaja waktu kita jaga. Kerana dalam satu hadis berkenaan dengan dosa-dosa mulut ni, Allah Ta'ala tak terima pahala amalan dia tu, dengan makna tidak ada pahala. Kenapa? Kerana anggota dia masih lagi melakukan maksiat. Kerana apabila kita berpuasa menahan diri daripada segala perkara yang batalkan puasa, itu dari segi sah batal. Kita tak makan, kita tak minum, kita tidak melakukan segala perkara yang membatalkan puasa, itu sah puasa kita sekali dengan niat.
Tetapi nak sah pahala di sisi Allah Ta'ala juga kita jaga segala anggota kita, kaki kita, tangan kita, mata kita, mulut kita, segala anggota ni kita jaga. Itu peringkat yang kedua. Kalau peringkat yang ketiga, kita jaga hati kita, kita tahan hati kita daripada segala perkara yang lalai. Kalau kita sebelum puasa ni banyak perkara hak lala, kita duk tengok TV, kita duk habis masa pergi situ pergi sini apa semua, bulan puasa ni lah kalau boleh kita nak jaga juga hati kita. Kalau bulan puasa kita banyak duk ngumpak, kita banyak tengok perkara yang haram, kaki kita pergi tempat-tempat hak tak comel, tangan kita buat perkara-perkara hak tak comel, bulan puasa ni lah kita nak tahan segala anggota kita daripada melakukan maksiat. Kerana dengan maksiat itulah mengurangkan pahala puasa kita. Jadi nak pergi lagi supaya bukan sahaja anggota kita tidak melakukan maksiat, bahkan hati kita juga kita jaga supaya perkara-perkara hak lala tu kita tak buat. Kita tahan diri kita. Nak perkara hak lala tu duk mikir, lebih baik kita duk zikir ke, duk ngaji Quran ke, duk buat amal ibadah ke. Bulan yang mulia ni, bulan yang mana Allah Ta'ala gandakan amalan hak wajib 70 kali ganda, amalan sunat digandakan seperti pahala wajib. Jadi pertama riwayat sini, jaga lidah kita. Yang kedua, mengekang mata dan telinga daripada mendengar atau melihat sesuatu yang tidak halal. Itu mata dan juga telinga yang kira-kira dianggap tidak kena-mengena dengan diri. Jadi mata kita daripada tengok perkara yang Allah Ta'ala haram, telinga kita daripada dengar muzik-muzik yang Allah Ta'ala haram. Kemudian yang ketiga, menahan perut daripada menelan makanan yang haram atau syubhah, terutama sekali ketika waktu berbuka puasa. Ini juga di antara sebab yang mana doa kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala kerana masuk dalam tubuh kita perkara-perkara yang haram. Perkara yang haram, doa kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dan di akhirat tidak berganjak kaki seseorang itu kecuali dia ditanya mari mana segala harta yang ada atas muka dunia yang dia ada dengan dia tu, dan ke arah mana dia belanja. Jadi sini nak ayat bahawa ketika mana kita berbuka tu, kita yakin bahawa segala yang kita ada, kita makan untuk berbuka tu adalah sumber yang halal, daripada sumber yang halal, supaya berkat puasa kita tu diterima di sisi Allah Ta'ala. Letih kita puasa sehari, tengok-tengok berbuka dengan daripada sumber yang haram. Wajib ia berusaha mencari halal supaya menjadi makanan buka puasanya. Setengah para salaf berkata, jika anda berpuasa, perhatikanlah apa bendanya anda berbuka. Kita tengok gapo perkara kita makan tu mari sumber dari mana-mana. Kita beli daripada mana sumber tu. Hal ini menganjurkan kita supaya berjaga-jaga dan mengambil berat terhadap makanan buka kita. Dia sebenarnya bukan buka puasa saja. Segala hak kita makan atau muka dunia, tengok mari mana sumber hak boleh tu dan ke arah mana kita belanja. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan untuk jaga puasa kita tu. Memelihara, yang keempat, memelihara semua anggota daripada berbuat dosa dan menjauhkan daripada segala urusan yang tidak mengenai. Dengan mana perkara hak melalaikan kita. Walaupun tangan kita tak buat dosa tapi buat perkara yang lalai, mata kita tidak buat dosa tapi buat perkara yang lalai, mana menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala, menjauhkan kita daripada akhirat, menjauhkan kita daripada agama. Hak ni juga kita tahan. Maknanya supaya ada beza di antara kehidupan kita sebelum puasa dan juga semasa puasa tu, biar ada beza. Tidaklah kata mari Ramadan ni serupa je, puasa tak puasa pun serupa je. Bahkan berat lagi, nak masuk bulan puasa seolah-olah nak tanggung benda yang sangat berat. Tak boleh makan, tak boleh minum, kena tarawih, kena bangun sebelum subuh. Maknanya seolah-olah nak terima tu berat. Tu seolah-olah kita ni tak terima anugerah daripada Allah Ta'ala. Padahal bulan puasa ni lah Allah Ta'ala nak beri segala kelebihan kepada kita. Nak beri keampunan, nak beri rahmat, nak beri ganjaran pahala, nak beri syurga. Jadi seolah-olah kita tak anugerah, hadiah yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita. Kemudian dia kata, memelihara semua anggota daripada berbuat dosa dan menjauhkan daripada segala urusan yang tidak mengenainya. Dengan itu barulah sempurna dan bersih puasa. Jadi zahir kita jaga tak makan, tak minum, itu zahir. Lebih lagi anggota kita,
Makna kalau kita buat perkara hak tak comel sebelum Ramadan, puasa ni lah kita nak bertaubat kepada Allah, nak jaga segala anggota kita. Lebih lagi nak jaga hati kita, nak didik hati kita, nak buat amal ibadah, nak ingat kepada Allah Taala, nak ingat kepada kematian kita, nak ingat kepada dosa pahala hak kita buat, nak muhasabah diri kita. Bulan puasa ni lah bulan-bulan yang sangat Allah Ta'ala buka segala pintu rahmat dia, buka pintu syurga untuk dia terima segala amal ibadah yang kita buat. Kemudian jangan rosakkan puasa anda dengan maksiat. Berapa ramai orang yang berpuasa berpenat, lelah disebabkan lapar dan dahaga. Kerana semua kena puasa berlaku, teh lapar, teh dahaga, semua kena puasa berlaku. Tapi tidak semua orang yang berpuasa tu mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Kemudian ia membiarkan anggotanya terjerumus ke dalam maksiat. Maknanya puasa-puasa tapi maksiat kekal, buat lagi maksiat. Puasa tu kenapa? Terpaksa puasa. Orang puasa kena puasa juga, tapi maksiat tidak tinggal. Sebab itulah rosak puasanya dan sia-sia, penat lelahnya. Seperti mana sabda Nabi SAW, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Hadis sahih yang masyhur. Betapa ramai, betapa banyak orang hok mana dia puasa. Kenapa wajib? Kalulah Allah Taala kata hari Ahad ni ataupun puasa-puasa Ramadan ni sunat je. Nak puasa boleh, tak puasa pun boleh. Tengok ramai mana hok mari puasa. Ramai mana hok mari puasa. Begitu katalah Jumaat ni sunat je, nak mari boleh, tak si mari pun boleh. Tengok ramai mana. Tapi sebab wajib itulah kena puasa juga. Zahir kena puasa juga. Tapi hadis Nabi ayat betapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapat apa yang dia dapat daripada puasa dia, kecuali hak dia dapat hanya lapar dan dahaga. Kerana puasa tu kerana terpaksa puasa. Kerana apa? Kerana inilah tidak jaga anggota dia daripada melakukan maksiat. Tidak jaga akidah dia, tidak jaga hati dia semua tu. Dan juga ada perkara-perkara hak dia buat berkait dengan orang. Berkait dengan orang, dia buat zalim ke orang, dia buat khianat ke orang, dia makan harta orang. Di akhirat pahala puasa dia, pahala solat dia, pahala sedekah dia, pahala haji dia, dia kena beri ke orang. Orang hak dia zalim, orang hak dia buat khianat, orang hak dia ambil harta dan sebagainya. Jadi seolah-olah atas muka dunia ni hanya dia dapat adalah lapar dan dahaga. Yang pertama sekali kita nak jaga akidah kita. Akidah kita tak betul, segala amalan kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Yang kedua kita nak jaga zahir. Sah batal ni maknanya kita buat lagu ni sah ke tak puasa kita. Kita buat lagu ni batal ke tak puasa kita. Itu dari segi zahir. Supaya sah dari segi zahir puasa kita. Yang ketiga nak jaga hati kita. Buat kerana siapa? Sebab tu dalam hadis tadi dikata siapa ia mana dia berpuasa dan juga mendirikan waktu malam dengan ibadah kerana apa? Kerana beriman kepada Allah dan kerana mengharapkan ganjaran daripada Allah. Hati dia bersih, hati dia buat semata-mata kerana Allah untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala, maka diampunkan segala dosa dia yang telah lalu. Begitu kita puasa ni, niat kita bukan kerana terpaksa puasa, tidak. Bahkan inilah kita niat supaya mendekatkan rohani kita kepada Allah Ta'ala. Jadi hak ni hadis Nabi kata orang begini hak hanya boleh daripada puasa hanya lapar dan dahaga, tidak mendekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala. Kemudian meninggalkan maksiat itu wajib, buat selama-lama ke atas orang berpuasa dan orang tidak berpuasa. Maknanya kalau segi maksiat memanglah wajib, tapi pada bulan puasa ni lah lebih mudah seseorang untuk meninggalkan maksiat, takut kepada Allah Ta'ala, lebih mudah. Hanya terhadap orang yang berpuasa lebih wajib memelihara diri kerana kepadanya sangat dituntut dan dikuatkan. Bahkan bulan puasa ni lebih lagi dituntut untuk meninggalkan maksiat berbanding bulan-bulan yang lain. Sebagaimana hadis Nabi riwayat, betapa rugi orang yang mana sempat melalui Ramadan, sempat hidup dia tu sempat dengan Ramadan, tetapi selepas Ramadan dosa-dosa dia tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Bila puasa pun tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala kerana bulan puasa ni sangat-sangat pemurah. Allah Ta'ala nak ampunkan dosa, apatah lagi pada bulan yang lain. Bila lagi nak diampunkan dosa dia, kalulah bulan puasa pun tidak diampunkan dosa. Sabda Nabi SAW, as-sawmu junnah, puasa itu sebagai perisai, pendinding kita daripada api neraka. Dengan puasa inilah Allah Ta'ala
nak seolah-olah kita dengan aku ni sebagai perisai. Dengan puasa ni lah Allah Ta'ala jauhkan diri kita daripada api neraka. Fa idza kana yauma shaumi ahadikum, apabila seorang itu berpuasa, fala yarfuth, janganlah dia ni kecek kotor. Mulut dia kena jaga. Bila seorang itu puasa tak boleh nak kecek kau tak comel. Wala yafsuk, tak boleh nak buat kau yang jahat. Wala yajhal, dan tidak boleh dia buat seperti orang-orang jahil. Makna orang yang tak puasa seolah tak ada beza. Boleh puasa kau, boleh tak puasa kau, tak ada beza. Kalau maksiat lagu itulah. Kalau buat karo lala lagu itulah. Fa ini mur'un syatamahu, apabila seorang itu mengeji dia, au qatalahu, atau ajak dia balah, falyaqul inni shaim, hendaklah dia berkata aku ni berpuasa. Ni puasa mana ni? Kalau puasa wajib, orang nak ajak kita balah ke, orang nak keji kita, orang nak kata kita, tetap kita jaga mulut kita daripada nak balah. Kenapa? Melakukan perkara yang sia-sia, bahkan bawa kepada dosa anggota kita, dosa mulut kita, dosa tangan kita, dosa kaki kita. Itulah yang mengurangkan segala pahala puasa kita. Kerana hakikat puasa ni tahan diri. Tahan diri daripada segala perkara yang batalkan puasa, dan juga tahan diri kita daripada segala anggota kita ni daripada melakukan segala maksiat. Jadi hak ni kalau orang puasa wajib bolehlah duk puasa ni, duk buat karo lagu ni tak comel kita duk puasa. Kalau hak tu kalau puasa wajib. Kalau puasa sunat, kalau orang duk keji dia, orang duk ajak balah kau nak buat karo lala kau, adalah hati. Aku ni puasa ni, tak boleh royak secara zahir, tak boleh, takut mari riuk. Mari riuk, mai kita pergi mana duduk buat karo lala. Dia kata, jadi hati dia, aku ni puasa ni, daripada aku buat kau lala, baik aku duk zikir, baik aku duk amal ibadah, baik aku duk baca kitab. Tapi dalam hati aku ni puasa. Tak boleh nak royak lagu tu, takut bimbang riuk. Tapi kalau puasa Ramadan tak ada masalah. Orang nak ajak buat kau lala, dia kata kita ni duk puasa ni, daripada buat kau tu baik kita duk rumah, kita duk zikir, kita duk istighfar kau lagu mana. Mana lebihkan kita amal ibadah kita ni lebih sikit, biar lebih sikit daripada bulan-bulan biasa, supaya ada beza. Masuk kita bulan Ramadan, dengan keluar kita bulan Ramadan tu biar ada beza. Amal ibadah kita dan juga segala perkara hak kita buat ni biar ada beza. Kemudian dia kata, di antara adab-adab puasa yang lain, hendaklah seseorang berpuasa itu tidak terlalu banyak tidur di waktu siang. Hak tidur sunat tu comel lah. Tidur sebelum zuhur ko, tidur selepas zuhur ko, itu nama dia tidur qailulah. Tidur sikit. Bukan tidur pada waktu pagi selepas subuh, tidak. Tidak perbanyakkan tidur. Walaupun kita letih, tapi tidak terlalu banyak. Kenapa? Kerana seolah-olah walaupun tidak melakukan dosa, kita tak buat dosa kalau tidur tu, pahala pun tak boleh, dosa pun tak boleh, tapi rugi dari segi masa. Tapi katalah seorang itu, dia kalau dia tak tidur, dia buat maksiat, tidur tu lebih baik bagi dia. Kalau dia tak tidur, dia buat maksiat, tidur tu lebih baik. Contoh lain, dia mari sejik, mari kuliah, dia tidur. Tidur dalam kuliah lebih baik daripada tidur di rumah. Walaupun tidur, anak kata berkat duduk dalam kuliah tu lebih baik daripada dia tidur di rumah. Tu tidur hak comel. Bahkan satu hadis ada juga, dia kata tidur orang puasa ni lebih baik daripada tidur orang bukan dalam bulan puasa. Walaupun dia tidur dalam bulan puasa, tapi rugilah. Kenapa? Kerana tidak dapat pahala. Kemudian dia kata terlalu banyak makan di waktu malam. Jangan juga. Bukan dengan mana kita qada, pagi tak makan, tengah hari tak makan, petang tak makan, goreng itu habis makan duk situ. Segala hak pagi, hak tengah hari, hak petang tu hipung sekaligus. Jangan. Kadang memberatkan perut kita untuk kita beramal ibadah pada waktu malam. Bahkan pada waktu ni lah, kalau ikut setahun perut kita ni duk hijau. Perut kita duk hijau, duk proses makan ni, bulan puasa ni lah untuk beri rehat pada perut. Bahkan itulah hak mana kalau ikut kajian orang Jepun, kajian ahli sains apa, dia kata puasa ni adalah cara terbaik untuk kita jaga kesihatan. Bila perut kita rehat, segala penyakit dia buai. Bila perut kita kosong, dia buai penyakit. Dia detox balik segala penyakit tu, dia buai.
hak tu kelebihan bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi kalau kita makan banyak, serupa je. Pagi tak makan, malam tu perut kena kerja pula. Kemudian dia kata hendaklah ia sederhana pada dalam kedua-dua. Maknanya kalau nak tidur bukan tak boleh tidur langsung, tapi sederhana, tidaklah kita menghabiskan segala masa kita ni semata-mata untuk tidur dan juga untuk makan pada waktu malam. Agar ia merasakan pedihnya lapar dan dahaga, supaya hati kita terdidik. Bila kita rasa lapar, hubungan kita dengan Allah Ta'ala lebih dekat. Kalau kita kenyang tak rasa mana, tapi bila kita lapar ni, perasaan kita tu jadi halus. Kita nak buat amal ibadah jadi halus. Tapi bila perut kita kenyang, nak buat amal ibadah pun tak rasa mana. Dia tak rasa mana. Ada lagu tu, sifat jiwa kita. Begitu juga dengan tidur ni, kukuk mana pun orang kalau tak biasa semaya bangun malam sekalipun, pada waktu ni lah dia nak latih diri dia untuk bangun malam. Sebelum subuh tu kukuk mana, letih kukuk mana pun nak bangun juga. Bimbel tak boleh sahur. Sahur tu bagus dah. Tapi nak latih diri kita supaya biasa kita bangun sebelum subuh. Walaupun bangun untuk makan, biasa juga kita latih kita selepas bulan Ramadan untuk kita biasakan diri kita untuk bangun sebelum subuh. Kalau kita latih usaha kita mujahadah untuk mengaji juga Quran, semuka sehari ko, 2 muka sehari ko, 3 muka sehari ko, selepas bulan Ramadan latih juga, usaha juga, mujahadah juga diri kita untuk baca Al-Quran. Kalau kita latih bulan puasa ni untuk istighfar, untuk zikir, untuk buat baik, untuk sedekah, ikutlah apa saja kita latih. Lepas puasa begitu juga nak kekal istiqamah kita untuk sapa pula kepada Ramadan yang akan datang. Dalam satu hadis disebut Rasulullah SAW paling pemurah ketika mana datang bulan Ramadan, dan Rasulullah SAW paling pemurah ketika mana bertemu dengan Jibril untuk talaki baca Al-Quran. Jadi ulama wayat, apa makna Rasulullah pemurah? Rasulullah pemurah ni dengan mana? Dengan segala kebaikan. Bukan semata-mata sedekah, tolong orang buat baik, mengajar apa semua, dia jadi pemurah, jadi lebih lagi pada bulan Ramadan. Begitu juga rohani kita ni nak buat baik, rasa nak semaya, rasa nak tahajud, rasa nak zikir, rasa nak sedekah, jadi pemurah. Begitu kalau kita pergi Mekah. Kalau kita di Malaysia ni biasa aja, tapi kalau pergi Mekah rasa nak sedekah, rasa nak semaya sunat, rasa nak tahajud, rasa nak zikir, jadi mudah. Begitu bulan puasa ni jiwa kita lagu tu Allah Ta'ala beri. Jadi Nabi SAW pada bulan Ramadan sifat pemurah Nabi. Pemurah dengan mana? Nak buat segala kebaikan. Jadi hak itulah nak latih diri kita pada bulan Ramadan, tapi bukan semata-mata Ramadan. Kerana kita ni bukan semata-mata kita buat amal ibadah bulan Ramadan, tidak. Cuma nak latih, nak keluar daripada bulan Ramadan, nak kekalkan segala amal yang kita buat tu, nak kekal selepas Ramadan. Kerana kita ni semata-mata hamba Allah Ta'ala. Bukan hamba semata-mata kepada Ramadan, tidak. Hamba Allah. Ramadan ke tidak Ramadan, Tuhan yang kita sembah, hak tu lah. Tuhan kita duk istighfar, hak tu lah. Tuhan kita duk sedekah ke, Tuhan kita duk semaya ke, hak tu lah. Supa je. Cuma bulan Ramadan ni lah nak latih jiwa kita untuk mendekatkan, untuk kita istiqamah melakukan segala amalan-amalan hak comel. Jadi dia kata yang pertama, jiwanya boleh terdidik. Mudah jiwa kita ni nak mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan. Pagi tu kita siang tu kita berpuasa, malam kita tambah lagi dengan amal ibadah tarawih dan sebagainya. Syahwat kita menjadi kurang. Bila tubuh kita lemah, kita tak makan, kita tak minum, nafsu kita jadi kurang juga. Bila nafsu kita jadi kurang, rohani kita kuat. Dia terbalik. Bila nafsu kita kuat, ruh kita, jiwa kita ni jadi lemah. Hati akan bercahaya. Di situlah letaknya rahsia dan tujuan puasa yang sebenar. Hati kita ni cahaya, dengan makna mudah kita mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Nak buat kebaikan, nak buat perkara tu, nak buat perkara ni mudah, kerana hati kita tu bercahaya. Yang kedua dia kata hendaklah ia meninggalkan segala kemewahan dan serba-serbi. Dengan makna bersederhana dan memperbanyakkan makanan dan minuman berbuka selera dan lazat-lazat. Nafsu berlaku. Beli, kalau pergi pasar tu, hak ni nak beli, hak ni nak beli. Memang gitu. Air ni biasa je. Tapi bila mari bulan puasa, tengok air tu lain. Tengok air tu lain. Kalau air sirat tu biasa je, air sirat, air batu tu. Tapi bila bulan puasa jadi lain. Begitu kalau pergi pasar,
Hak ni nak beli, hak ni nak beli, hak ni nak beli, hak ni nak masak, hak ni, hak ni, hak ni. Tapi bila buka makan 2-3 suap kenyang, tak ada nak pergi dah. Tak ada nak pergi dah. Tu sifat manusia. Jadi sebab tu dikata bersederhana tu lebih baik. Sebagaimana yang telah kami huraikan sebelum ini, sekurang-kurangnya ia tidak melebihi kebiasaan pada bulan Ramadan dalam menjamu selera. Jadi begitu juga dengan keluarga kita pun, kita makan setara tu kita makan, setara tu lah kita makan buka puasa. Kecuali katalah kita nak jamu orang, kerana nak kata nak ikramul duyuf, untuk menghormati tetamu tu lain. Tapi untuk kita, pada kita sederhana. Malah takut-takut bazir. Kalau bila kita beli banyak-banyak, kita masak banyak-banyak, lepas tu malam tu kenyang lagi, esok basi dah. Nak hari kedua tak sih dah. Kenapa? Hok marang dah. Akhir sekali buai tu begitu saja. Kemudian dia kata malah sama berlaku dengan bulan-bulan ni. Kalau kita makan tara tu, sekali kita makan tara tu, bulan Ramadan pun tara tu jugalah. Itu lebih baik. Itu adalah sekurang-kurang yang patut dibuat. Kerana tujuan kita puasa ni bukan tujuan semata-mata kita nak makan, itu tidak. Tujuan dia nak memperbanyakkan amal ibadah, nak memperbanyakkan amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka sesungguhnya dengan melawan nafsu dan menjauhkan, tu nak didik tu, nak didik nafsu kita. Kalau makan tahu ni cukup dah, nak didik nafsu kita. Maka sesungguhnya dengan melawan nafsu dan menjauhkan diri daripada syahwat itu akan beri kesan yang besar dalam menerangkan hati. Jadi inilah kita nak mujahadah nafsu kita supaya hati kita tu terang. Dan perkara ini lebih dituntut dalam bulan Ramadan. Kemudian dia kata, adapun orang-orang yang menjadikan bulan Ramadan itu sebagai adat dan kebiasaan untuk menjamu selera, bahkan negara-negara Arab gitu juga, duduk jamu, maknanya duduk seolah-olah pesta pula. Bulan Ramadan ni pesta apa? Pesta duduk makan. Bukan nak kata salah, tapi lebih kepada bukan tujuan Ramadan tu Allah Ta'ala buat lagu tu. Tujuan sebenar untuk kita perbanyakkan amal ibadah, untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, untuk kita mendapatkan keampunan Allah Ta'ala, sebagai adat dan kebiasaan untuk menjamu selera serta menurut kehendak dan tuntutan nafsu syahwat yang tidak pernah dilakukan pada bulan selain Ramadan. Mana seolah-olah kalau bulan tak puasa tidak lagu ni, bulan puasa pula jadi lebih dari segi makanan tu. Maka mereka itu telah diperdayakan oleh syaitan yang memendam perasaan dengki terhadap manusia. Syaitan pada makin ikat dah. Tak ada dah syaitan, bukan kata buat maksiat, tapi nafsu kita tu tidak terdidik. Mari bulan puasa kau, bulan tak puasa kau, nafsu kita tidak terdidik. Sehingga lenyaplah segala berkat puasa mereka. Hilang berkat. Semata-mata boleh lapar, boleh dahaga, boleh makan. Dan tidak lahir kesan-kesan puasa daripada cahaya dan muka syafah. Mana tak ada hati kita terbuka ke, nak dapat cahaya, nak dapat taufik, nak mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahkan Allah lambat lagi puasa ni. Hari ni baru hari kedua, hari ni baru hari ketiga, baru hari keempat, nak tunggu raya tu lambat lagi. Bahkan awal puasa tu teringat kaya dah. Kuih raya lagu mana, hok ni lagu mana, lasi lagu mana, mana teringat dah baju raya lagu, teringat dah ke raya. Lah itu qada tu lepas dah. Mana seolah lagu tu. Jadi rugi kita Allah Ta'ala nak beri hadiah, kita tak sih hadiah daripada Allah Ta'ala. Merendah diri di hadapan, merasa lazat dengan bermunajat ni. Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, masuk bulan Ramadan hati dia lain, khusyuk dia lain, merendah diri dia kepada Allah Ta'ala lain, merasa manis lazat kita buat amal ibadah, munajat kita kepada Allah Ta'ala, baca Al-Quran, duk zikir, tak serupa dengan bulan-bulan lain. Membaca firman-firman dalam kitabnya dan berzikir sepenuh masa kepada Allah Ta'ala. Ketika menghadapi Ramadan, para salaf rahimahullah sentiasa mengurangkan segala adat kebiasaan mereka sehari-hari. Ni kenapa? Maknanya kalaulah orang itu hijau di tahun ni, bulan puasa dia kurang sikit hak lain, kerana nak melebihkan amal ibadah, nak ambil kelebihan ganjaran pahala yang Allah Ta'ala nak beri, ampunan. Maknanya kalau kita hijau tahun ni, kalau boleh kita kurang sikit untuk kita lebihkan amal ibadah. Kalau kita lala banyak sangat, kurang sikit untuk kita lebihkan kepada amal ibadah, supaya tak serupa bulan puasa kita dengan bulan-bulan lain. Mengekang kehendak dan tuntunan syahwat.
Di samping itu mereka sentiasa melebihkan amalan-amalan soleh pada bulan Ramadan. Begitu juga kalau kita zikir banyak ni, bulan puasa tu lebih lagi. Kalau kita ngaji Quran banyak ni, bulan puasa tu kita pelebih lagi. Kalau kita semaya banyak ni, bulan puasa pelebih lagi. Kalau sebelum puasa tak pernah bangun semaya tahajud ko, paling kurang bangun tu zikir ko, semaya 2 rakaat ko paling kurang. Supaya ambil berkat bulan puasa. Sentiasa melebihkan amalan-amalan soleh terutama pada bulan Ramadan. Kendati pun mereka memang sudah terkenal orang yang banyak beramal pada sepanjang masa. Jadi orang-orang soleh pada zaman dulu bukan nak kata bulan puasa ni jangan beramal, tidak. Bulan lain banyak beramal. Bukan nak kata bulan puasa baru nak beramal, tidak. Tapi bulan-bulan lain juga duk zikir, duk semaya, duk ngaji Quran, duk tahajud gapo. Tapi masuk bulan puasa ni lebih lagi. Tu nak suruh kita lagu tu. Nak suruh kita jadi lagu tu. Bukan nak kata bulan lain kita tidak beramal. Semata-mata kita tunggu bulan puasa baru kita nak sedekah, baru kita nak tahajud, baru kita tidak. Cuma segala amalan yang kita buat dah sebelum ni, masuk bulan puasa ni lebih lagi kita buat. Itulah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga dia kata, hendaklah tidak terlalu banyak melibatkan diri dalam urusan dunia pada bulan Ramadan. Kena kurang sikit. Mana segala kerja kita tu kalau boleh kurang sikit. Kalau tak boleh nak buat lagu mana? Kita terikat dengan orang, tapi kalau kita sendiri kalau boleh kurang sikit. Untuk apa? Pelebih urusan akhirat kita. Pelebih urusan amal ibadah kita. Macam kita pergi Mekah. Kita pergi umrah, kita pergi haji. Kadang-kadang tak ingat dah Malaysia ni, gapo urusan Malaysia tak ingat dah. Semata-mata tujuan tu gi nak buat amal ibadah. Nak gi masjid, nak semaya, berjemaah, nak zikir, nak ngaji Quran, nak iktikaf semua sekali. Semata-mata gi tu tujuan tu memang hati tu nak gi buat amal ibadah, bukan nak gi kerja tidak. Begitu masuk bulan Ramadan, tanamkan niat, tanamkan azam dalam hati kita untuk kita perbanyakkan amal ibadah dalam bulan Ramadan. Moga-moga dengan kita tanam niat lagu tu kekal istiqamah kita walaupun selepas bulan Ramadan. Tetapi hendaklah ia menumpukan diri untuk beribadah kepada Allah Ta'ala sebanyak-banyak dan berzikir kepada Allah Ta'ala seboleh-boleh. Perbanyakkan ingat kita, perbanyakkan zikir kita, perbanyakkan amal ibadah kita. Tubuh kita letih. Walaupun tubuh kita letih, tapi hati kita kuat, jiwa kita kuat, rohani kita kuat. Tidak mengusahakan sesuatu dari urusan dunia, melainkan yang perlu untuk diri. Tapi hak nak pergi, kita nak pergi sarang nafkah, kita nak pergi kita kerja cari rezeki tu tak ada masalah. Cuma kalau boleh kurang sikit, Allah Ta'ala ganti, Allah Ta'ala berkat kepada rezeki kita. Melainkan yang perlu untuk dirinya dan orang-orang dalam tanggungannya, seperti anak isteri dan sebagainya. Hak tu tak ada masalah, kita nak usaha cari rezeki tak ada masalah. Kalau boleh kita kurang sikit untuk kita pelebih dari segi amal ibadah kita. Sebab bulan Ramadan itu bila dibandingkan dengan bulan-bulan lain sama seperti kelebihan hari-hari Jumaat antara hari-hari lain. Jadi seolah lagu tu kalau dalam seminggu hak lebih hari Jumaat. Jadi hari Jumaat ni kalau boleh kita tak kerja kurang sikit. Bukan kata hari Jumaat ni kita duk rehat semata-mata, tidak. Kerana hari Jumaat ni ketua segala hari, Sayyidul Ayyam. Jadi hari Jumaat ni lah kita nak mari awal sejid, kita nak zikir, kita nak selawat, kita nak baca surah Kahfi, kita nak pelebih amal ibadah kita. Bermula daripada malam Jumaat lagi. Dikira macam tak serupa dengan hari-hari lain. Begitu dengan bulan Ramadan seolah-olah tak serupa dengan bulan-bulan lain untuk kita pelebih segala amal ibadah kita. Jadi kalau serupa rugi kita. Hari Jumaat ke hari Sabtu ke hari Ahad serupa je. Kalau buat maksiat tak kira hari. Kalau buat amal ibadah pun tak kira, serupa lagu tu je. Jadi rugi kita. Maka dia kata adalah wajar bagi setiap mukmin untuk mukmin mengkhususkan hari Jumaat dan bulan Ramadan untuk persediaan hari akhirat. Jadi seolah kita pelebih. Kalau hari Jumaat ni kita pelebih amal ibadah kita, selawat kita, zikir kita, istighfar kita, dan juga bulan Ramadan lagu itulah kita pelebih segala amal ibadah kita. Kerana hari Jumaat hari yang lebih di sisi Allah Ta'ala. Bulan Ramadan bulan yang lebih di sisi Allah Ta'ala. Kemudian masuk lagi beberapa sunat, beberapa perkara sunat dalam berpuasa. Yang pertama menyegerakan berpuasa, berbuka puasa. Hak ni kita ni kalau duduk sebelum buka tu tengok kalau kata biasa sebelum Ramadan ni garik pukul berapa tu tak cara mana. Garik pukul berapa ini? Tak tahu pukul berapa. Masuk bulan puasa tahu dah. Hari ni garik 7.20. Hari ni garik 7.19. Hari ni garik tahu dah.
Tapi sebelum mula puasa tak tahu. Jadi nak kata cak noh gitu. Jadi bila kita berbuka puasa ni, orang azan tu Allahu akbar, Allah tunggu waktu. Allahu akbar, lepas tu senyap. Tak dengar dah. Kenapa? Sibuk kita dalam berbuka puasa. Jadi adab-adab dia semasa kita berbuka tu, kalau boleh sebelum kita berbuka 10 minit ke 15 minit ke, khususkan waktu tu waktu untuk kita berzikir, waktu untuk kita berdoa. Jadi kalau masuk ke gapo siap dah. 15 minit sebelum tu siap dah ke dah atas meja. Jadi waktu itulah kita ambil peluang untuk kita ingat kepada Allah Taala. Di antara waktu mustajab doa waktu tu. Kerana orang berpuasa ni ada satu ketika yang mustajab doa, iaitu bila? Ulama kata sebelum berbuka. Kenapa? Kerana masa itulah orang lalai ingat pada Allah Taala. Dan kita lapar, dan kita dahaga ni, kita tunggu ke apa? Tunggu nak makan. Tunggu nak, bukan nak kata buat maksiat pada masa tu, tidak, tapi orang lalai. Kerana semata-mata ingat. Bahkan kalau orang azan tu Allahu Akbar tu je ingat. Hak lain nak jawab azan kita ingat dah. La ilaha illallah ingat dah. Kenapa? Lalai kita daripada ingat kepada Allah Taala. Jadi sebelum kita buka puasa tu perbanyakkan zikir kita, perbanyakkan doa kita. Moga-moga itulah waktu mustajab untuk Allah terima segala doa kita. Jadi adab dia segera kita berbuka, tapi jangan kita lalai daripada jawab azan. Kita duk makan kurma, makan gapo tu, jawab azan walaupun dalam hati sekalipun. Bukan kata tak jawab azan, tidak. Sunnah jawab azan itu tetap sunnah. Bukan kata selepas azan baru makan, tidak. Tetap kita makan, tapi orang azan itu paling kurang jawab dalam hati pun tak bodoh. Kemudian dia kata sebaik-baik dimulakan dengan kurma. Nabi SAW dalam satu hadis, dia buka dengan kurma rutab. Rutab ni kurma hak mentah. Kalau pergi Mekah Madinah ada dijual. Negara Arab ada kurma hak segar lagi. Kalau tak ada hak tu tamar. Tamar ni kurma kering. Kalau kita makan tu kurma dikira kurma kering. Kurma kering ni dia teh lama. Kemudian kalau tak ada, Nabi minum dengan air. Minum dengan air. Air apa? Air sejuk. Kalau tak ada, kita ambillah makanan hok manis. Makanan hok manis kerana tubuh kita ni selepas kita puasa perlu kepada tenaga. Sebab tu Nabi buka dengan kurma, ada kelebihan dia. Jadi ambillah makanan hok manis yang tidak dimasak dengan api. Dengan makna ikutlah buah ke gapo hok manis, hok tidak dimasak dengan api dulu. Hok tu cara tertib dia. Lepas tu ikutlah naik bak ke gapo, tak ada masalah. Kalau tak ada hok lain, kalau tak ada hok lain. Paling kurang kita ambil sunnah Nabi. Kalau kurma tu ambil hok ganji, so ataupun 3 pada dah. So ataupun 3, 2 tak ada masalah, tapi sunnah Nabi suka hok ganji. Nabi SAW dikata sini, jika tidak didapati, makna tak ada kurma, dimulakan sahaja dengan air. Nabi SAW berbuka dahulu sebelum sembahyang maghrib. Berbuka dahulu sebelum sembahyang maghrib. Jadi hak ni hak terbaik. Orang terbaik maknanya rumah tu dia tak cara dah. Bukan tak cara, maknanya balik karang pula baru makan. Pergi semaya sejik dulu, buka semaya, balik baru makan. Dan boleh, tak ada masalah kalau kita nak siap awal. Bahkan itu lebih comel. Mana selepas asar tu kita siap dah, duk mandi apa semua. Ada orang kata makruh, tidak. Mana bukan nak kata makruh, tidak. Jadi boleh kita nak mandi, nak siap awal tu tak, sebab takut kita lorak. Lepas kita makan dah, nak makan tu lama dah. Lepas tu nak sembahyang maghrib, nak mandi apa semua, jadi sembahyang maghrib kita koh lama koh lewat, koh lama koh lewat. Jangan. Jadi lebih baik kita siap sebelum lepas asar apa semua tu, kita duduk siap. Jadi 15 minit sebelum buka tu kita siap dah. Duduk mandi apa semua, duduk zikir, duduk tenang-tenang ingat. Makanya siap awal. Kemudian kita buka, kalau buka di rumah pun, kalau hak paling comel, buka sebentar, duduk semaya. Semaya barulah makan, barulah luang masa kita tu luang. Tunggu nak masuk isyak, nak pergi tarawih pula. Barulah kita tidak lorak. Ni duk makan lama pula. Lepas tu nak mandi, nak siap pula. Maghrib kita akhirkan. Jadi rugi kita. Sedekah hak wajib itu kita nak jaga tu, semaya wajib kita nak jaga. Kemudian dia kata, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul futur wa akharus sahur. Umat aku ni sentiasa dalam kebaikan selagi mana mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi akhir sahur ni bila? Lebih kurang ulama kata dalam lebih kurang 50 ayat kalau zaman dulu. Dia baca 50 ayat, lebih kurang 20 minit. Ataupun setengah jam lah kata. Kita bangun setengah jam tu boleh dah untuk kita sahur. Makan boleh kita makan.
Lepas tu siap-siap untuk kita semaya subuh. Jadi sebelum tu buat amal ibadah. Buat amal ibadah setengah jam tu boleh dah untuk kita start sahur. Waktu dia mengakhirkan sahur. Nak makan sebelum tu tak ada masalah. Tapi sunnah dia adalah kita mengakhirkan sahur kita. Kemudian begitu juga sebelum makan tu bacalah doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ataupun kita baca ramai, Allahumma laka sumna, ya Allah, aku berpuasa ni kerana engkau. Wa bika amanna, dan beriman dengan engkau. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika. Kita ingat rezeki ni, wa ala rizqika, rezeki yang engkau berikan kepada kami, aftarna, kami berbuka dengan rezeki yang engkau berikan kepada kami. Bahkan ada satu lagi doa selepas kita minum air. Selepas kita makan, selepas kita minum air, selepas kita sesuatu, zahabadz dhama, telah pergi hilang dahaga, wa batallatil uruq, dan telah basah urat-urat sarah kita ni, hok kering apa semua ni telah basah, wa batallatil uruq wa thabatal ajru insya-Allah, dan boleh pahala dengan izin Allah Taala, dengan kehendak Allah Taala. Tu ada doa lagi hok Nabi baca. Kemudian dia kata kesan dan faedah daripada menguraikan makan. Dan juga setengah-setengah ulama, tengok setengah-setengah ulama masa dia muda, masa dia tu tubuh dia besar, tapi ramai selepas tu diperbanyakkan puasa. Di Mesir tempat amu belajar ada lagu tu, Syekh Soleh. Lepas tu kalau di Malaysia ni amu tengok Tok Kenali. Tok Kenali dia ada 3 gambar. Yang pertama gambar dia duduk ramai-ramai. Tu gambar dia besar. Ada gambar dia tak pakai baju, dalam kena gemuk tubuh dia. Ada gambar hak terakhir sangat-sangat dia duduk berdiri. Maknanya orang-orang setengah-setengah tu akhir hayat dia diperbanyakkan puasa sunat. Kerana dikira makan ni lama dah kita duk makan gotu. Jadi tambah kita nak mendekatkan diri kepada Allah Taala, penghujung ke arah penghujung hayat kita ni perbanyakkan puasa. Bahkan ulama kata di antara kita nak mendapat ikhlas kita dengan Allah Taala, kita perbanyakkan puasa sunat. Kerana orang tak tahu. Kalau kita puasa, kita tak makan, duduk sembang dengan orang tak tahu. Makna kita duduk puasa, kita pergi mari kedai pergi situ pergi sini, dalam keadaan kita puasa orang tak tahu. Tapi hak lain belum tentu. Kita duduk semaya, kita duduk mengajar, belum tentu ikhlas tu. Tapi di antara cara ulama kata untuk mendapatkan ikhlas, perbanyakkan kita puasa sunat. Keluarga kita tahulah, tapi orang lain tak tahu. Itu dengan makna nak melatih diri kita untuk semata-mata ada ibadah yang kita buat yang orang lain tak tahu. Kemudian dia kata kesan dan faedah daripada mengurangkan makan. Hendaklah bagi orang yang berpuasa membiasakan diri makan sikit. Kita biasa makan sikit. Kalau pergi lebih sikit tak boleh nak pergi dah. Perut kita tahu tu. Tapi orang yang sentiasa nak pergi lebih, perut dia akan jadi lagu tu, dia akan jadi pergi lebih juga. Tapi kalau orang yang biasa kita sikit, lama-lama kita sikit, nak pergi lebih tu tak boleh, dah. Tidak terlalu banyak makan sehingga dapat dirasakan kesan puasa itu ke atas diri dia. Ini supaya apa? Supaya mari dalam hati kita, dalam jiwa kita ni kesan daripada kita puasa. Kelak ia akan memperoleh rahsia dan tujuan berpuasa. Apa? Iaitu mendidik jiwa dan mengurangkan nafsu syahwat. Supaya jiwa kita terdidik, mudah kita untuk buat segala amal ibadah, mudah kita untuk patuh kepada Allah Ta'ala, mudah kita untuk meninggalkan segala apa yang Allah Ta'ala lagi. Rengeh, tubuh kita ni rengeh nak buat ibadah. Sebab berlapar dan mengosongkan perut itu meninggalkan kesan yang baik untuk menerangi hati nurani, serta menimbulkan semangat pada anggota badan untuk buat ibadah. Jadi mudah tubuh kita ni untuk buat amal ibadah. Dalam satu hadis riwayat, tubuh kita ni cukup dua surat untuk boleh berdiri buat amal ibadah. Dan yang terbaik hadis Nabi riwayat bahawa perut kita, kalaulah perut kita tu kata taki ataupun bekas, sepertiga untuk makan ni, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Yang tu yang terbaik. Manakala kenyang perut itu punca segala kekerasan dan kelayan hati dan menimbulkan segala perasaan malas untuk beribadah. Bahkan makan ni berkenaan dengan makanan ni lah yang banyak sekali bawa kepada penyakit zahir kita. Segala penyakit ikutlah penyakit atas muka dunia ni, kebanyakan mari mana? Mari daripada makan ni.
Dan juga bukan saja penyakit hak zahir ni, penyakit batin kita, hati kita kerah, hati kita malah buat ibadah, kesal main mana? Kesal daripada air tangan makanan hak kita makan. Lebih lagi kalau tengok orang-orang hak masak tu, orang hak tidak beriman kepada Allah Taala, orang hak selalu buat maksiat, orang tak jaga sembahyang, orang hak tak tutup aurat, orang mana segala hak dia perangai akhlak hak dia lakukan tu masuk dalam makanan itulah hak kita makan, hak mengeraskan hati kita, hak menjadikan kita ni malah nak buat ibadah. Sebab tu setengah-setengah ulama dia kata sebelum kita makan tu, kalau kita pergi kedai atau kita pergi mana, tak tahu daripada sumber siapa hak masak tu, walaupun zahir sedap, makanan sedap belaka, tapi akhlak tukang masak tu juga masuk dalam tu. Jadi paling kurang bacalah bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim, supaya tak ada kesal mudarat ko makna kesal gapo-gapo sihir ko kalau ada, ataupun kesal daripada akhlak tukang masak tu. Sebab tu makanan terbaik, makanan untuk anak-anak ko gapo, makan terbaik di rumah. Memang lagu tu. Kerana di luar ni dia makan, tujuan dia masak tu bukan semata-mata untuk masak, tidak. Banyak tujuan-tujuan lain. Jadi kalau lagu tu itulah yang mana bukan makna nak kata mari nyakit tu tak tu hati kita. Semakin lama makin gelap, makin lama makin kerah, makin lama makin malas kita nak buat ibadah, kesal daripada kita makan. Jadi kalau orang-orang soleh dia kurang makan untuk apa? Supaya mudah rengeh badan dia untuk melakukan amal ibadah. Kemudian dia kata lagi, sebab berlapar dan mengosongkan perut itu meninggalkan kesan yang baik untuk menerangi hati nurani, ni supaya hati kita ni bercahaya, hati kita tidak kerah, serta menimbulkan semangat pada anggota badan untuk buat amal ibadah. Begitu kalau kita makan, jadi nak tidur, maknanya lagu tu sifat manusia, sifat tubuh kita. Maka kerana perut kita kena bekerja, maka manakala kenyang perut itu punca segala kekerasan dan kelalaian hati. Lebih-lebih lagi kerah hati kita, lalah hati kita, tengok kepada siapa tukang masuk. Bukan semata-mata sedap makanan itu, tidak. Dan menimbulkan perasaan malah untuk beramal ibadah. Kemudian sabda Nabi SAW, ma mala'a ibnu adama wi'aan syarran min batnih. Tak ada perkara hak lebih teruk yang anak Adam penuhkan benda tu, bekas tu, kecuali perut dia. Mana soalan Nabi ayat lagu tu, tidaklah bekas hak paling teruk hak manusia penuhkan kecuali perut dia sendiri. Hasbu bani Adam, cukup bagi anak Adam tu luqaimat, beberapa suat, yuqimna sulbah, untuk mendirikan tulang belakang. Dengan makna beberapa suap makanan yang kita makan cukup untuk kita boleh hidup, untuk kita beramal ibadah, cukup untuk kita boleh berdiri. Mana kata tidaklah siapa tak boleh nak berdiri, lapar tu tak boleh nak berdiri, tidak. Jadi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ada 4 perkara untuk mendekatkan benar-benar kalau seorang itu nak mujahadah. Yang pertama, kurang makan. Yang pertama, bila kurang makan, dengan mana banyakkan diri kita berlapar, berpuasa. Yang kedua, kurang kecek. Bila kata kurang kecek, dengan makna kurang kita kecek ni, perbanyak kita berzikir, ingat kepada Allah, istighfar, duduk zikir, duduk tasbih, duduk baca Al-Quran. Mulut kita, lidah ni guna untuk perkara kita dapat pahala. Yang ketiga, kurang kita bergaul. Dengan makna bergaul tu bukan kata tak mari sejik langsung, tak mari kuliah, tak tolong orang, tidak. Dengan makna kurang kita buat perkara hak sia-sia. Kerana kita ni bila kita duk gaul banyak, takut banyak boleh dosa, bukan banyak boleh pahala. Kita duk gaul dengan orang, takut banyak boleh dosa. Jadi kurang dari segi bergaul perkara yang sia-sia, bukan hak beri manfaat, tak ada masalah. Yang keempat, kurang tidur. Kurang tidur dengan mana banyak bangun malam untuk bertahajud, untuk berzikir, untuk beristighfar. Tu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala. Jadi bulan puasa ni dia ada belakang nak pak-pak tu. Kurang kita makan, sebelum subuh kena bangun dah. Paling kurang ambil berkat kita waktu sahur tu untuk kita semaya 2 rakaat, kalau kita duk zikir ko. Kurang kita bergaul. Kerana letih nak pergi jalan, nak pergi situ, nak pergi sini, dia kurang. Aktiviti punya dia kurang juga. Dan juga kurang kita duk kecek, duk buat mana kurang juga. Kerana perbanyakkan amal ibadah, kita duk baca Quran, zikir dan sebagainya. Jadi Nabi sebut sini, cukup bagi anak Adam tu berapa suap untuk boleh tulang belakang dia tegak, boleh dia bangun untuk beramal ibadah. Fa in kana la mahalah, katalah
nak pergi lebih lagi. Daripada beberapa sebab tu Nabi kata fathuluthun li ta'amihi. 1/3 perut dia tu untuk makan ni. Wa thuluthun li syarabihi, 1/3 untuk air, wa thuluthun li nafsih, dan 1/3 untuk li nafasi, untuk bernafas, untuk udara. Dan kita ni masuk musim panas. Musim panas ni perbanyak kita minum air. Bahkan Ramadan tu diambil daripada perkataan panas yang membakar. Kerana orang Arab pada zaman hari tu dia nak letak nama Ramadan tu. Kenapa dia letak nama Ramadan? Kerana sesuai pada masa tu keadaan sangat-sangat panas. Bila keadaan sangat-sangat panas, diletaklah nama pada bulan tu bulan Ramadan. Iaitu dengan makna panas yang membakar. Jadi ulama kata zahir panas membakar tu dengan makna dari segi makna lain, iaitu moga-moga masuk bulan Ramadan Allah Ta'ala bakar segala dosa-dosa kita. Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita. Itu makna. Tapi kena jagalah dari segi kesihatan, minum air apa semua untuk cukup supaya tubuh kita juga terjaga dari segi kesihatan. InsyaAllah kita berhenti situ. Wallahu ta'ala alam. Dan kata setengah ulama, jika perut kenyang, laparlah segala anggota. Jika perut lapar, kenyanglah segala anggota. Wallahu ta'ala alam. Kita baca doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.